share screen. Okay, dekat dalam VC you boleh nampak kan apa yang screen yang saya share ni. This is actually what the audience in JKN Johor nampak juga. So this is the landing page, www ataupun https, ada secure kat situ, www.cprchospital.moh.gov.my. You akan sampai to this landing page. Kalau you tak dapat muka surat ni, that means you are in the wrong URL lah. So username has always been you punya IC number without the dash. Okay, silap. And then your password default adalah P besar alias SSWORD.123, which will prompt you untuk tukar password tu lah. Okay. Kalau katalah tuan-tuan atau puan-puan doktor daripada Hospital Sultanah Aminah, apa yang you all nampak kat sini ialah perkataannya ialah Hospital Sultanah Aminah. Untuk yang datang daripada Hospital Encik Besar Hajar Kasum, dia akan nampak nama hospital dia lah. You shouldn't be able to see some other crisis preparedness and response center sebab saya datang daripada sini, jadi saya dekat CPRC lah. Untuk yang ada ID, bila you masuk, sepatutnya nama hospital you kat situ. Jangan tiba-tiba nampak Hospital Kota Tinggi, pada yang duduk kat Batu Pahat, tak nampak muar macam tu lah. You should be able to see nama hospital sahaja, nama user which is nama you sendiri. And then ada loceng kat sini, some sort like that, you akan nampak lah. Suara dia ada. Okay. And then menu yang ada dekat sebelah kiri, you akan nampak user admin, asset dan juga helpdesk. 3 sahaja. Okay, you akan nampak user admin. Dalam user admin you hanya akan nampak user manual, asset ada 2 kat sini, ada orang akan nampak equipment application. Some of you will be able to see director support. So ada 2 kat situ. And then helpdesk. Helpdesk you will see all lah. Okay. Saya go through dulu. User admin ni basically ada user manual. Later you will see anything with regards to the system. User manual ni akan ada dekat dalam ni. So you akan nampak ada banyak user manual. Lepas tu asset tu nanti akan ada beberapa, tapi untuk orang yang apply atau ketua jabatan atau pegawai yang in charge untuk apply, you will see equipment application. Yang mana dalam dia rupanya macam ni lah. Okay. Kosong. Ni yang ni tak ada. Saya tunjuk je kat sini. Okay. Director support pun sama. You akan nampak something like that. Yang berbeza nanti saya akan tunjuk. Kemudian helpdesk. You akan nampak QuickBot dan juga new service ticket. Okay. New service ticket ni ialah kalau tiba-tiba ada isu you nak maklumkan pada saya atau tim kami atau vendor. Contohnya dia kata masalah kat sini tak boleh tengok drop down list lah dan sebagainya. You kena maklumkan kat sini secara formal. But shall there be a problem? Contohnya susah sangat nak buka service ticket ni dan sebagainya. WhatsApp je kepada tim dekat BPP. Maksudnya kalau hospital boleh contact directly kepada sama ada kalau nanti Dr. Anwar ke dekat JKN Johor, ataupun boleh terus direct kepada BPP. Macam mana you all buat kalau ada borang tak sure nak isi ke apa kan? Boleh terus tanya dengan tim Dr. Fahana. Boleh Okay, alright. So, saya tak nak buang masa sebab kita tadi banyak spend masa dekat registering. Okay, for those yang ada asset untuk equipment application, can you actually look and buka dekat equipment application sekarang? Ini untuk yang ada equipment application dulu. Yang mana director support tu, rest assured dulu. But you can always see dekat screen ataupun dekat shared screen ni, how does it look like untuk equipment application. Okay, dalam equipment application, nanti you akan nampak macam ni, tarikh apa semua-semua ni dengan color-color coding ni, tapi it should be zero lah, tak ada. Kosong kat dalam ni. Ini saya buat contoh dekat negeri-negeri lain sebelum ni. So, you akan nampak kosong. Okay, boleh nampak ya semua? Okay, alright. Bagi mereka yang dah dapat masuk, tak apa, yang tak dapat masuk ke tak apa macam saya cakap tadi, nanti you just inform kat kita kalau ada masalah registration. Kalau masalah macam tertinggal bas ke apa ke tak apa, kita akan come out with kita punya user manual juga yang kita akan pass. Atau you all boleh tanya kita directly, kita akan guide jugalah personally, boleh juga, tak ada masalah. Nanti saya akan tinggalkan nombor telefon tim saya dan juga tim Dr. Fahana dekat dalam chat box. You all boleh copy and paste and then boleh contact kita lah, sama ada WhatsApp ataupun call. But I prefer texting daripada call lah sebab kadang-kadang tak sempat nak jawab pun kan. Alright. So for those yang equipment application, kalau you all dah ada detail nak apply, boleh masukkan. Kalau nak test pun boleh. Okay, sebabnya whatever application pada hari ni kalau dia adalah bersifat fake,
kita akan delete. You boleh apply baru masa dah balik ke facility lah. Okay, try to add new record. Okay. Okay, try to add record. Okay, kalau you rasa menu kat sebelah kiri tu macam terlalu mengganggu sebab ruang jadi kecil, nak nampak full screen macam ni, you pergi dekat toggle setting panel ni. Asalnya dia jadi macam satu je, fix aside. You tekan folder aside ni. So nanti the menu will go upstairs. So you tak nampak, dia akan nampak the whole page tu as a full page lah. Nampak cantik sikit, senang nak nampak. Alright. Okay, kalau you nampak kat sini, this is the first page of equipment application. Kita ada 3 page. Equipment requested A, equipment information B, verification F. You notice tak ada C, D dan E. I'll go into that later. Okay. So, macam mana nak apply? Contohnya, katalah saya, Dr. Akmal, kat sini, ada nama saya dekat atas ni, Dr. Akmal. Specialty, katalah kalau hospital yang pakar besar macam HSA, HSI kan, you ada pakar yang banyak-banyak tu, you boleh pilih you department mana. Untuk hospital yang kecil ataupun hospital bukan pakar, boleh pilih sama ada general ataupun surgery, pediatric, orthopedic, medical. Kalau dia lah ward campur, tulis je ward medical, tak apa. Tulis je. Sebabnya kita faham you memang tak ada designated ward. Okay. So katalah saya lah surgery, subspecialty, tak nak, kita ambil surgical neurosurgery. Okay. Ini hanya untuk disiplin saja. Okay. Disiplin saya adalah surgery sebab kita nak mohon permohonan ni mengikut department kan, mengikut disiplin. Bukan mengikut ward tu, dia nak mengikut disiplin. So bila kita pilih surgery, neurosurgery, kita akan pilih ada orang cantik pula. Okay. Ada equipment name kat situ. Okay, equipment name ni for now dia disusun A to Z, long list. Maksudnya daripada AABR machine ni sehinggalah kepada X-ray unit A sampai X. Okay. So ini untuk permohonan peralatan dan juga perubatan dan juga bukan perubatan dalam disiplin. Contohnya kalau katalah Jabatan Sajian nak minta troli makanan, kita akan masukkan juga. Tapi that is bukan perubatan lah. Tapi kalau untuk perubatan contohnya katil, X-ray, mesin-mesin dan sebagainya, kita akan senaraikan. Kadang-kadang ada kita terima daripada 3-4 negeri yang sebelum ni kita tengok, ada peralatan yang tiada dalam list. Contohnya katalah ada tengok sebelum ni, laryngoskop ada. Video laryngoskop tak ada. So bila tak ada dalam tu, you tak tahu nak letak sebagai apa, inform kita. Kita akan masukkan. Sebab kita gunakan list ni daripada list yang ASHI, American List of Engineering punya equipment, yang mana adalah setara dengan list ASIS. Yang ni saya rasa orang-orang perolehan aset akan tahulah sebab dia deal dengan engineering dengan konsensi hospital. So list ni kita dah standardkan. Kalau ada list tambahan, please let us know. Sebab kita tak nak guna list lain. Kita akan masukkan dalam ni sebagai list tambahan kepada list yang sedia ada. Okay. So equipment name, contohlah neurosurgery saya nak beli katil bed. Okay. Kalau kita tekan bed ni terlalu banyak. Ada yang bed manual, ada yang hydraulic bed, ada yang labor ward bed dan sebagainya. You boleh check sama ada tak nama sub-equipment names. Sekiranya ada lah. Ada barang, contohnya kita ambil laryngoskop tadi. Okay. Bila ada barang yang memang tak ada dia punya sub-sub dia tak akan keluar. But certain things, dia ada dia punya requirement ataupun dia punya penerangan tentang alat itu, tambahan lah. Dia akan keluar. Contoh tadi macam bed tadilah. Saya panggil contoh paling senang ialah bed. Kata dia akan nampak beberapa jenis. Katalah kita nak bed hidrolik untuk neurosurgery tadi kan. Okay. Placement location adalah ward, operation theatre, emergency, nak letak kat labor ward, nak letak kat endoscopy, daycare. Sekiranya tak ada. Ada khas neurosuite ke, lain lah, dia bukan ward. Tekan kat sini, type kat situ. Contoh, kat sini contoh HSA je ada, neurosuite tempat lain tak ada lah contohnya. And this totally bukan ward, dia bukan daycare, dia bukan apa, dia khas nama dia. Tulis kat situ, tak apa. Okay. Sebenarnya macam, kenapa tadi pagi ada masalah dengan registration? Sebab initially, kita memang nak nama ketua jabatan saja. Jadi ketua jabatan je yang sebenarnya ada hak untuk memohon peralatan. Tapi sebab kita nampak ada isu seperti contohnya ketua jabatan tak allow untuk guna ID, which happen to several states. And also ada banyak orang yang nak masuk, nak apply pada satu masa yang sama. Saya serahkan kepada internal organisation of hospital. Sebab bila permohonan ni sampai ke pengarah hospital, dia akan jadi permohonan yang bukan daripada ketua jabatan semata-mata. Dia akan datang daripada siapa yang user lah, user yang buka tu.
User tu can be MO 43, 44, 48. Dia boleh jadi MA, dia boleh jadi sister atau nurse of ward. So orang-orang macam ni kalau dia apply pada saya tak ada isu. Sebab kalau dia apply pun dia bukan dia apply ikut suka hati dia. Dia akan apply ikut arahan ketua jabatan juga. Jadi pada saya kalau katalah pengarah hospital ataupun orang yang akan melihat level director support tu, tak ada masalah in terms of nak melihat siapa sebenarnya yang apply ni, it shouldn't be any problem. But for that audit purposes, saya actually rasa lebih baik kalau macam tu lah isu dia, you boleh print, benda tu nanti ada function untuk print, certified je by ketua jabatan, pun boleh juga. Sebab nanti kalau ISO datang ke, audit negara datang ke, audit SPRM datang ke, you boleh nampak, walaupun I yang apply kan, tapi HOD dah tahu dan dia dah sign. Walaupun nama I yang verify kat situ. Okay. Ideally ialah pengarah ketua jabatan yang apply. So kalau katalah ada barang dia nak apply, sama ada dia bagi ID dia untuk kita login kan, ataupun dia bagi kebenaran kat kita untuk kita isi dan kita enter kan, nanti you print, you minta dia sign. Supaya ada bukti yang bukan you pandai-pandai isi sendirilah sebenarnya. Sebab dia digital kan, there are some limitation to form of authorization dan juga authentication. So benda-benda macam ni memang happen to all system. Melainkan you nak allow digital sign, which perolehan tidak membenarkan digital sign untuk perolehan equipment. So these are our limitation lah. Sebab ada benda-benda macam lain, dalam modul lain kita allow je digital sign. Sebab benda tu just untuk perakuan je. Tapi bila perakuan untuk memohon peralatan ni tak boleh dibuat secara digital sign. Dia mesti wet sign. So bila wet sign kena sign betul lah. Okay. Okay. Nama saya Dr. Akmal sebagai neurosurgery dekat surgery hospital. Tapi orang yang apply mungkin nama lain. Dr. Ali. Dia letaklah namanya Ali bin Abu. Okay. Nombor telefon Ali itulah. Okay. Ataupun kalau memang dia sendiri yang apply, dia letak je lah nama dia sendiri kat sini. Tak ada masalah. Memang dia adalah orang yang buka sistem. Sistem tu menggunakan ID dia. Applicant name tu nama dia pun boleh juga. So kalau kat sini letak nama Dr. Muhammad Nur Akmal pun boleh juga. Okay. And nombor telefon adalah nombor telefon yang mudah dihubungi untuk KKM atau JKM nak hubungilah untuk confirmkan balik peralatan yang diput. Okay. When comes to this, kadang-kadang kita dah isi, terlupa nak pergi. Okay. By principle, you kena isi A, you kena isi B, you kena isi F, baru you save. Okay. Tapi kadang-kadang tiba-tiba time-time isi ni, nak pergi toilet lah. Lepas tu you tahu 15 minit dia akan kick off kan. So macam you takut risau apa, you tekan save. Kalau you tekan save, dia akan suruh at least you settlekan juga B tu. Dulu kita tekan save, dia akan save. Tapi sebab ada isu dia orang kata, doktor saya dah apply. Tapi bila saya masukkan lagi sekali, dia jadi duplicate. Rupa-rupanya dia pernah save yang terdahulu yang tak lengkap, kemudian dia apply semula. So untuk mengelakkan perkara macam tu, kita dah jadikan dia satu mandatory untuk dia isi at least A dan B. So bila dia pergi kat B, dia akan nampak dah error-error yang dia tak buat tadi tu. Okay. Application type ni dia ada 3 jenis macam Dr. Farhana cakap. New asset, asset baru, asset expansion ataupun additional. Another one is asset replacement. Kalau you tekan new asset atau you tekan asset additional, nothing will happen. Maksudnya just isi je as accordingly. Yang akan berubah ialah kalau you tekan asset replacement. Bila you tekan asset replacement, you akan perasan 2 changes. Pertama, you akan perasan changes dekat tab. Yang kedua, you akan perasan changes dekat field kat sini. Okay, kalau saya tekan asset replacement, dia akan tukar. Okay, apa yang bertukar adalah tadi A, B dan F. Sekarang A, B, C, D, E, F. Dia dah ada dah komponen C, D dan E tu. Okay, yang ini sebenarnya is evaluation form yang kita isi untuk replacement. Cuma kita bahagikan dia kepada 3 bentuk. Pertama ialah workload untuk justifikan penggantian. Asset lifespan ni automatic. Kita akan kira bila you akan masukkan, bila you purchase alat yang kita nak ganti tu. Automatic dia akan kira all these kind of things lah. Yang ketiga ialah borang equipment evaluation itu. Okay. Barulah you boleh pergi kepada verification by ketua jabatan ataupun you sendiri yang isilah. Okay. So saya pergi yang simple dulu, new asset ataupun asset additional dulu. Okay. Katalah tadi saya nak request beli bed hydraulic kan. Okay. Total quantity existing. Katil dalam ward neurosurgery saya yang hydraulic ni saya ada 10. Tapi saya memerlukan 15. So saya kata saya nak 5 lagi extra. Okay. Alright. Price range ni adalah harga alat per item. Okay. So katalah katil hydraulic harganya 80,000. Dia ada 3 pilihan kat sini. You letak more than 50 and actual price dia 80,000. Contoh. Okay. Boleh dapat sekarang? Okay. You all boleh je try. Try je masukkan data. Tak apa. You all boleh try apply. Nanti kita akan delete. Jangan risau. Okay.
Site work ni bermaksud sekiranya permohonan alat yang you buat tu besar, contohnya CT scan, MRI, ultrasound, linear machine, yang mana memerlukan renovation cost. Perlu buat bangunan baru ke, nak kena pecahkan bangunan ni, toilet ni nak jadikan suit ke dan sebagainya. Yang itu masukkan kalau ada. Kalau permohonan alat macam katil, ECG, ultrasound machine, tak perlukan apa-apa, we know lah. Saya difahamkan di Dr. Farhanas, selalunya yes ni is for radiologi punya benda. Kebanyakan radiologi punya barang lah dan radioterapi. Okey, kalau ada nyatakan contohnya 10,000 per unit, so nanti dia akan auto calculatekan kat bawah ni 80,000 kali 5 plus 10,000 kali 5. Dia akan dapat 450,000 kat bawah ni. Okey? Tapi sekiranya tak ada site work, tak adalah. Harganya akan jadi kepada harga item total sahaja. Boleh dapat tapi sekarang ni is very quite straightforward sebenarnya. Okey? Kemudian kat bawah ni ada upload quotation dengan upload catalog. Okey, katalah quotation ada 3, 4 quotation. Tapi bagi je quotation yang you rasa memang you dah put forward. Kalau ada 3 quotation barang yang you rasa satu ni memang harga paling okey dan spek yang paling mengikuti kehendak lah, you letak je satu quotation. If you rasa nak letak beberapa quotation, you boleh letak, tapi make sure size dia tak lebih daripada 5 MB. You combinekan, lepas tu jadikan 5 MB. Dia boleh jadi dalam bentuk PDF atau dalam bentuk zip. Okey, saya ambil contoh lah mana-mana PDF yang kita ada dalam ni je. Contoh lah, apa-apa je. Lepas kita ada quotation, akan ada katalog. Selalunya katalog ni lah kita nak tengok dia punya model apa, gambar dia macam mana lah. So muka depan dah cukup dah. So usually memang less than berapa kilobyte je lah. Okey. So bila dah ada dua-dua ni, yang ni saya kata kalau you tekan save, dia akan save. Dia akan save sebagai alat yang baru. Padahal tak tekan lagi F tadi kan? Tapi apa yang you akan nampak bezanya adalah kat sini you akan nampak butang view, di mana kalau you tekan you boleh nampak permohonan tadi tu. Bezanya tak ada verification daripada orang yang apply. So dia hanya ada permohonan sahaja, tiada verification. Okey, dan you akan nampak dekat permohonan tu ada lambang pensel. Kalau you tengok dekat yang bawah-bawah ni, yang tunjuk saya tunjuk kat bawah ni 2, 3, 4, 5 ni, ni adalah contoh yang dah verified. Bila verified, dia gambar monitor, tak ada gambar pensel. Dia tak ada button untuk edit. So bila you nampak benda ni, sama ada you nak tunjuk dekat you punya HOD ataupun memang HOD kata you verify je lah sendiri. Apa yang bagi tak dengar ni? Okay. Dr. Maknuk Akmal. Ya, saya orangnya. Kenapa tu? Sekejap kena mute kan. Okay, alright. Tak apa. So nanti you akan nampak, you boleh buka balik edit, you tengok kat mana yang tak settle lagi. A dah settle, B dah settle. Rupanya kat sini tak tekan lagi verify ataupun not verify. Okay. So, dekat nama dekat sini adalah nama tuan punya ID, which is nama saya. That's why saya cakap, kalau katalah ID ni dipunyai oleh ketua jabatan, dia lebih make sense sebabnya ketua jabatan yang namanya akan apply kat sini. Tapi kalau katalah MO atau MA atau nurse atau sesiapa saja pegawai yang ditugaskan untuk memohon, tak ada isu pun sebenarnya. Dia adalah di bawah penguasaan hospital. Kalau hospital kata boleh je, tak ada masalah, pengarah hospital finally akan bawa permohonan tu ke JKN. Jadi tak ada isu lah. Kalau pegawai aset nak tolong isikan, tak ada masalah juga. Sebab yang penting, permohonan tu sampai ke KKM. Kalau tak sampai ke KKM, tak adalah permohonan tu. Okay? So you verify. Okay, bila verified, dia ada point untuk keluar remark atau justification. Kenapa kita letak box ni? Sebab kita terima feedback daripada 3 negeri terdahulu. Diorang nak letak bahawa benda ni kepentingan dia. Contohnya dia kata kepentingan yang mendesak. Contoh, sangat perlu. Okey? Yang ini ketua jabatan boleh letak lah. Kalau tak letak apa-apa pun tak salah. Sebabnya tak ada apa-apa lambang yang menunjukkan dia adalah mandatory field. Okey? Now, if you save, you akan nampak button tadi tu dah tukar kepada button yang no entry ni. No entry ni, dia adalah button untuk cancel sekiranya you rasa macam permohonan ni you nak padamkan ataupun you rasa, tersalah lah. Bukan 5 lah, nak apply 3 je. You tolong cancelkan, you buat baru. Sebab kita tanya. Yang untuk remark tadi verify, berapa aksara boleh isi? For now, 500. 500. Okay, untuk yang remarks tadi tu, for now kita letakkan 500. Tapi kalau ada keperluan untuk katalah tambah, contohnya nak buat karangan kat situ kan, bagi tahu dengan kita akan increase kepada 1000, 1005, kita boleh increase, tak ada masalah. Just let us know lah. Macam mana? Virus. Tengok jap. Ada isu unable to save.
Okay, kalau kata tiba-tiba tak boleh save, dia ada beberapa isu kat sini. Pertama, kalaulah dalam asset drop down tu, you free text, you can drop down. Kalau you type sendiri apa alat dekat situ, dia takkan save. Dia akan jadi internal server error, sebabnya kita hanya akan bergantung kepada drop down list yang ada sahaja. That's why saya cakap kat awal tadi, kalau senarai alat tu tak ada dalam drop down tu, you boleh maklumkan kepada nombor telefon yang kita maklumkan tadi lah, 011 tu, Cik Syuhada. Dia akan maklumkan kepada tim untuk masukkan alat tu. Sebab sehingga semalam pun kita masih terima beberapa set alat daripada neurosurgery, daripada spine surgery, beberapa alat yang diorang kata tak ada dalam list. Sebab kita tak boleh nak cater every single alat yang ada lah, sebab ada hospital pakai, ada hospital tak pakai. Kalau yang macam nak masukkan alat baru yang tak ada dalam drop down ni, so maklumkan kepada yang cerita, so dia akan immediately masukkan. Yes. Okey, ada soalan bagi tanya saya, adakah sempat nak masukkan, kalau katalah alat tu tak ada, secepat bila boleh ada alat tu dalam sistem? Selalunya give us 1 or 2 days je. Selalunya memang very fast lah, cuma kadang-kadang bila kita terima banyak request untuk masukkan alat, kita tak kena bahagikan ikut disiplin dulu. Tak kena susun dalam kita punya matrix before kita upload. Okay, alright. So dah nampak kat sini, boleh nampak. So kiranya bila sampai ke level you nampak pending warna merah ni, color coding merah ni, selesai dah tugas. Sebagai orang yang apply alat. Dah selesai, dah tak payah buat apa-apa lagi dah. Sampai sini je. Okay? Boleh faham tak? Okay? Alright, kalau ada isu yang save tak boleh tu tengok je. Besar pakai mask. Okay. So untuk orang yang apply, dia akan nampak merah ni. Okay, bila dia dah selesai kat sini, dia nampak view ni sebagai, tadi tak ada, tadi sampai equipment information. But now dia akan nampak sampai kepada verification. So orang yang apply dia tahu doktor ini telah pun verified status dia dan dia telah letak pun keperluan itu sebagai mendesak sebagai remarks dia. Jadi tugasan orang yang apply ni dah settle. Yang inilah yang saya cakap boleh print. Kalau you print benda ni, kalau katalah Dr. Muhammad Nur Akmal ni bukan ketua jabatan ni katalah nama Dr. Ali tadi. So dia boleh print benda ni, dia akan keluar. Okay, alright. Saya balik kepada tadi So dalam equipment application tadi kita dah nampak yang ni baru. Okay. Sekarang ni bila you sebagai orang yang apply dah settle, orang yang memegang akses sebagai director support, sebenarnya pengarah hospital ataupun timbalan pengarah ataupun pengurusan aset dan juga perolehan, kalau you buka you punya sekarang ni, you akan nampak application yang tadi tu yang saya apply tadi tu dah masuk dalam list. And then instead of pending, dia namanya kat sini ialah new application. So kalau you perasan, bezanya dengan equipment application, pending, director, JKN, KKM, reject. Maksudnya pending for director punya tengok. Maksudnya director nak tengok, dia akan jadi pending. Director ni maksudnya sesiapa sahaja yang memegang access director, the moment dia buka je permohonan orang tu, view sahaja, status kat sini akan jadi biru. JKN pun sama. The moment director dah support, JKN tengok permohonan tu, the moment tu akan tukar jadi kuning. Okay, the same goes for KKM lah. Kalau KKM dah sampai, dah notify, dah receive, dia akan maklumkan, you akan nampak status hijau. Ini yang Dr. Fahana kata tadi, akan nampak transparansi pergerakan dokumen lah. Okay, saya tunjuk contoh. Sekarang ni director support, saya tengok kat sini, oh dah ada lah Dr. Ali ni, dia dah apply alat. Okay, dia apply alat katil sebanyak 5 new asset. Okay, so bila dia buka, nak tengok dia nak support ke, kalau dia nak view dia boleh view, tapi pada saya lebih baik buka je dekat support. You buka dekat support ni, you akan nampak permohonan tu dibuat bila, oleh department mana, subspecialty mana, kemudian nama alat, sekiranya ada sub equipment names, ada sub equipment names, nak diletakkan dekat NeuroSuite. Okay, ni adalah person in charge yang nak dihubungi. Ni pengarah punya lah ni, pengarah tengok. Okay, kemudian dia tengok, okay sekarang ada 10, function pun 10. Tapi nak request 5. Nanti dia akan cakap lah kenapa nak request sampai 5. Rupanya kepentingan yang mendesak. Sangat perlu. Patient tambah ke apa ke. Ini ketua jabatan yang letak lah. Ataupun orang yang apply tu isi lah. Okay, cumanya dia akan tambah satu point, satu field kat sini. Hospital director nak support berapa aset tu. Sebab kadang-kadang bila dia dah bincang-bincang dengan pakar tu, dia kata, I rasa I nak support you 4 je lah sebab I rasa kita nak kena letak satu lagi katil kat tempat lain. Contohlah, pengarah dah bincang.
So dia berkata, I nak support 4 sahaja, tak nak support 5. Dia letak 4. Okay, bila dia tekan save, dia kena cakap lah, 1 katil lagi tak perlu. Kalau dia nak letak remarks, kalau dia nak memang silent tak nak cakap apa-apa, suka hati dia lah. Sebab this is what happen, isn't it? Pengarah potong ke, JKN potong ke, tak cakap apa-apa pun. Betul? So, in this case, kalau dia tak nak tulis remarks ni, pada saya tak ada masalah pun. Tapi kalau dia tak tulis, kita boleh call lah. Tanya, kenapa you ni? Sebab kita tak tahu siapa yang cantas kita punya permohonan. Kalau user minta 5 tapi Pejabatan Pengarah nak bagi 10, boleh? Boleh. Okey, contohnya ada soalan kata minta 5. Kenapa minta 5? Mintalah 10. Tulis. Boleh. Boleh. Boleh tak? Kalau dia apply 4 tapi kita support lebih. Boleh. So nampak tak kat sini? Tapi ini untuk pengarah hospital, bila pengarah hospital buat, pasal tadi dia jadi tadi merah kan? Sekarang dia dah pergi complete. Okey. Nanti saya cerita kenapa jadi kuning lah. Okey, complete ni maksudnya bila dia apply 3 ni dia boleh tengok balik. Kenapa dia letak 5 je? Rupa-rupanya memang 5. 5 ni yang di pohon. Yang you support 10. So yang pergi ke JKN 5 ke 10? 10. So okey. Tugas pengarah hospital kat sini dah settle dah. Bila sampai hijau ni dah settle lah. Maksudnya setiap masa pengarah hospital akan nampak merah atau hijau. Kuning ni dia buka, tak decide lagi. So dia save atau dia cancel page tadi tu, dia akan keluar sebagai kuning. Nanti saya akan tunjuk contoh lah. Okay. What happened kepada orang yang apply? Let's go back. Pada orang yang apply, nampak tak? Nama color ni dah tukar jadi director. Bila dia nampak color ni tukar jadi director, dia boleh terus tengok apa director cakap. So dia tengok turun. Dia nampak director kata, aku minta 5. Dia bagi 10. Tapi remarknya 1 kata tak perlu. Pelik lah ni. Okay. Tadi saya cakap saya nak bagi 4 je kan. Okay. Ni jadi pelik sikit lah. Tapi sepatutnya dia akan cakap lah, buat apa apply 5, apply 10. Macam tu. Suka hati dia lah. Boleh, tak ada masalah. Ataupun kita kata, apply je 10, 5 lagi letak dekat neuro ward. Contoh kan. So boleh juga, tak ada masalah. Dia akan letak kat sini. Cuma remarks ni kena hati-hati sikit. Sebab sampai ke peringkat JKN boleh nampak lah apa you tulis. Kalau dia kata, tulis je. Nanti kan JKN potong-potong pula. Nanti JKN pun nampak juga lah. Sebab kita nak promote transparency dalam masa saya buat benda ni, saya tergelak seorang-seorang jugalah. Macam mana ni kalau dia kata, janganlah ni kali, JKN tu kan boleh percaya. Tiba-tiba JKN pun kata, oh tak percaya je. Lagi dia potong. Okay, yes. Dalam justification tu. Tak perlu. Sebab pada saya konsepnya ialah kalau katalah you minta 5 untuk disiplin you, tapi pengarah nak mintakan 10 untuk disiplin yang sama, betul tak? Jadi kalau katalah permohonan tu diluluskan dan diturun warrant untuk membeli peralatan tersebut, terpulang kepada hospital lah nak bahagikan. Tak ada isu pun. Okay. Alright. Bila jadi macam hospital dah approve tadi, you nampak you punya application dah jadi biru, director dah jadi hijau. Yang berlaku dekat JKN sekarang ialah jadi warna merah. Dia terima new application. Okey, yang ini you all tak tahu dan tak perlu tahu. JKN boleh buat apa sahaja kepada application tu lah. Dia akan nampak benda yang sama. Tu saya kata JKN boleh nampak ni. Supported semua. Oh, okey. Hospital tak nampak ni. Kena appeal jugalah. Remarks. Okey. So JKN pun macam saya cakap, JKN boleh nampak remarks daripada applicant. Sepatutnya boleh nampak remarks juga daripada pengarah hospital. Nanti saya tulislah. Memang sepatutnya keluar. Remarks tadi tu, dia pun boleh cakap, oh minta 5 tapi hospital nak 10, nak sayang 6 lah, tinggal 4. JKN adalah the final words lah. Okay, I mean you boleh minta 100 barang tapi kalau pengarah JKN kata nak bagi satu je lah. So 4 dia safe. So tadi kalau macam pengarah tadi independent, macam contohnya nak kata dia mohon pengarah bagi studio kan, tiba-tiba user rasa macam nak comment balik ke telefon atau boleh ke? By right you macam permohonan lah, dah pergi atas tak atas. Kalau katalah permohonan tu you rasa salah, you boleh cancel kan, you buat baru. Okay, alright. So JKN kalau katalah dia nak bagi 4, tak nak bagi apa-apa justification, dia tekan save. JKN pun akan dapat benda yang sama macam pengarah juga. Daripada merah dia tukar jadi hijau. Kalau dia buka tapi dia nak discuss dulu dengan hospital, akan jadi kuning. So jadi hijau. Apa yang berlaku dekat tukang apply, status dah tukar jadi kuning now. Dah sampai ke JKN.
So bila you buka setiap kali application, you nampak color-color coded ni, you tahulah siapa you nak serang. Siapa nak serang pula. You bolehlah tahu siapa you nak call. Janganlah terus call KKM sebab KKM tak terima pun lagi application tu. Ataupun you call person in charge yang directly. Kalau memang sampai kesudahlah pengarah perang, sebab benda ni berlaku, okay, saya bagi tahu real scenario tapi dalam bentuk digital lah. Dia buka, dia kata, I tak nak buka minggu ni, I nak buka lagi 3 minggu. Tunggu application dah banyak, nanti baru I tengok sekali banyak. Terpulang kepada dia, tak ada masalah pun. Sebab that is what happen kalau physical juga. You hantar department, banyaknya, nantilah minggu depan baru check. Sama je. So, bezanya ialah you boleh tahu the moment dia tick, the moment tu lah dokumen tu pergi ke next organisation. Kalau dalam hard copy, you sign, nak tunggu memo dulu, nak hantar dulu, nak tunggu dispatch berhenti minum kopi dulu. Sampai ke JKN nak kena scan MySejahtera, pang-pang lambat lagi. Tiba-tiba hujan, pasir basah, rosak lagi dokumen tu. So benda-benda ni yang kita kurangkan dari segi birokrasi. The moment dia tick, akan pergi kepada next organisation ataupun chain of command. So sampai ke JKN akan dah support. Bila sampai kat support, KKM akan buka, dia akan nampak the same thing, new application, dan dia akan note sebagai receive. Okay, ni function KKM Dr. Farhana punya team. Bila dia dah tekan receive, you all pun akan nampak benda yang sama, dah sampai ke KKM hijau. So at the end of the day, semua permohonan dekat peringkat hospital, you should be able to see sampai kali hijau. Kalau dia masih kala kuning, masih kala biru, masih kala merah, maksudnya permohonan tu tak sampai KKM pun lagi. So memang you kena kejarlah permohonan tu dengan kepada sesiapa, kepada level. Mungkin you kata, warna biru. Tapi tak tahu dah tengok ke belum, you buka je dekat view. Bila you view, you akan nampak lah. KKM dah receive, JKN dah verified, hospital dah support. Okay. Ada soalan katalah pengarah dah tengok tapi tak buat apa-apa. Apa jadi? Okay, jom kita try. Saya tunjuk je sekali lalu. Okay. Okay, saya buat contoh yang ni saya buat contoh dengan laju lah Okay. Oh, okay, ni contoh lagi satu lagi applications. Kita hantar ke pengarah hospital. Bila kita hantar pengarah hospital, make sure yang ni akan jadi cancel lah. Kalau dia jadi edit tadi tu, maksudnya you belum verify lagi. So sebagai pengarah, okay, ni contoh saya tengok dia jadi kuning Okay, bila dibuka, contoh, sorry. Kalau you view, you akan nampak sampai ke application verification saja. Okay, macam mana dia nak tahu pengarah dah buka blue tick? WhatsApp blue tick kan? Blue tick tak reply lagi kan? Macam ni nak tahu pengarah ataupun whoever in charge of asset dah buka tapi tak buat apa-apa lagi. Okey. Bila director buka, tengok dia buka je. Buka, alamak AABRBation nantilah, tak ada masa lah, lagi meeting lah, cancel. Dia keluar. Nampak tak? Button tu tukar jadi kuning. Dia bukan jadi hijau. Dia pending, ada pending job dia. Dia dah buka tapi tak buat kerja tak settle. So apa you nampak dekat you, dah tukar biru juga, director. You pun kata, dah sampai director, maksudnya director dah hantar ke JKN lah, JKN yang tak tengok lagi. No, you tengok dekat view, you akan nampak masih lagi tak ada hospital director kat situ. Maksudnya hospital director tak buat apa-apa pun lagi. Tapi dia dah tengok dah. So blue tick lah tu. Faham tak? Okay. So director kata, okay, sekarang mungkin pakar you kata, doktor, saya dah hantar dah, pengarah dah tengok, tapi pengarah tak approve lagi. Mungkin doktor boleh jumpa dengan pengarah lah, cakap nak cepat-cepatkan proses ke. You punya HOD pun jumpa pengarah. Apa ni tak settle lagi ni, cepat. Tak pun I tolong klik settlekan. Dia pun boleh kata, okay lah, boleh, I pun support. Minta tadi 2, support pun 2. Save. Okay. Bila dia dah support, tugas dia selesai, hijau. Okay. You akan nampak yang biru tadi tu, tadi hanya nampak ni, now you dah nampak hospital director. So you tahu dah, kerja director dah settle, now dekat JKN. Bezanya you tak nampak JKN kat sini sebab JKN tak tengok lagi. Okay. Color pun tak tukar kuning lagi. Maksudnya JKN tak buka lagi. Tak buka lagi. Sebab mungkin JKN pun sama macam hospital, sama macam KKM. Buka sekali dalam 3 bulan. Contoh. Sebab tak ada siapa pun sebenarnya, to be honest lah, tak ada siapa pun sebenarnya nak duduk depan sistem ni 24 jam, nak tengok application masuk. Okay?
So JKN buka, tengok, oh ada application. Dia pun buka. Dia tengok AABR nak discuss dululah dengan ni, dengan medical ni betul ke tak ni. Dia nak discuss dengan state physician ke contohnya. Dia pun cancel. Okay, dia pun jadi pending. Dia pun kasih blue tick juga kat korang. Kuning kan? Dia tukar kuning tapi tak ada lagi nama dia orang. Baru sampai hospital. So you tahu dah sampai JKN dah tengok, JKN tak buat apa-apa lagi. Okay? So boleh contact lah orangnya. Selalunya boleh contact lah Dr. Anwar, tanya dia. Betul ke? Okay? Sebab dia okay, so nanti dia akan contact Dr. Anwar, apa ni, Dr. Sal ke siapa ke tak tengok lagi ni, boleh tak minta percepatkan sebab alat ni memerlukan daya need, urgency dia tinggi, level dia. Okay, fine. Dia pun tengok, dia kata okay, lah betul lah, urgent sangat. Okay, verify lah 2, save. Urgent. Banyak, betul. Save. Okay, bila dia save, tanggungjawab JKN dah settle. KKM yang terima, dia akan nampak sebagai KKM dia akan nampak bila dia nak receive, dia nak notify, dia akan cakap, dia akan tengok kat situ. JKN sepatutnya ada juga yang tu verification. Dia akan keluar kat sini verification yang urgent tadi tu. Supaya KKM nanti semua level akan nampak lah sebenarnya remark-remarks tu. Untuk dia tengok, oh dia urgent. So jadi mungkin dia akan letak priority, mana duit yang turun dulu dia akan pass kepada this particular application macam tu. Okay, dia pun save. Dah jadi kuning, you all akan nampak dekat you all dah jadi hijau. KKM dah tengok. Okay. Faham sampai sini Maksudnya yang penting dekat peringkat hospital, yang peringkat hospital ataupun facility, make sure dia jadi hijau. Itu je tugas you. Kalau belum hijau, kejarlah level mana yang tak settle tu sampai jadi hijau. Faham Okey. Kalau macam tadi, saya sebagai user, saya hantar pada pengarah hospital. Dia kata tak pasal 3 quotation. Dia tak query balik. Macam mana dia punya tu? Okey, ada satu soalan. Contohnya barang yang dibeli lah, contohnya saya ambil contoh vital sign monitor. Okay, kecemasan apply. Vital sign monitor 5 channel contohnya. Dia punya quotation daripada company yang dia dapat 25,000 satu mesin. So dia beli 5. Okay, dia hantar kat kita dengan 175,000 punya quotation lah. Tapi at the same time, dia terima juga quotation daripada medical vital sign monitoring 5 channel juga dengan harga 20,000 quotation. Okay, bila jadi macam tu, you boleh call balik dengan, maksudnya pengarah jangan approve dulu dan sebagainya. You boleh tanya dengan department yang mungkin quotation lebih mahal tu untuk cuba matchkan dengan quotation yang sama dengan medical. Contohlah kan, untuk mungkin sama ada nak buat perolehan secara satu barang untuk semua ke, ataupun nak buat memang by disiplin juga ke, ataupun sebenarnya 25,000 tu ada extra function, kena clarify lah. Sebabnya whatever it is, permohonan tu bila naik ke JKN akan tapis. So bila dia nampak ada duplication contohnya daripada hospital, Pakar Fatimah kata, kenapa sampai 3-4 vital sign daripada Pakar Fatimah Pakar Muar ni. Tapi nanti at the end of the day, dia akan tengok juga quotation tu sampai ke KKM akan tapis juga. Dia akan tengok berapa ramai yang apply. Nanti kita akan ada function untuk sort dalam banyak-banyak application 146 hospital ni, alat apa yang paling banyak dipohon. Contohnya vital sign 5 channel tu yang paling banyak. So mungkin bila dapat peruntukan warrant, kita akan turunkan dan kita akan turunkan kepada semua ni macam tu untuk di-share, dibelikan ramai-ramai macam tu. So tak ada masalah pun kalau katalah pengarah tak setuju, dia kata macam nak suruh tengok balik quotation tu, you call balik that department kena cancel dengan masukkan balik quotation baru sekiranya pengarah minta. Tapi kalau pengarah kata tak apalah, you try lah hantar 25,000 tu, kalau dapatlah, sebab bukan pengarah yang akan approve. Final yang akan approve tetap KKM. Dan saya berani cakap lah, jujur saya bagi tahu kat sini, KKM dia punya list kat dalam KKM ni kan. Yang ni mungkin nampak 2 je sebab 2 je saya hantar. Dekat KKM nanti dia akan nampak semua 146 hospital. Kalau satu hospital ada 15 department atau 10 department lah, hospital major, 10 department, dan setiap department sekurang-kurangnya apply 3 alat. Dah ada 30 application dah satu hospital. Kalau kali dengan 146 dia jadi 3,000. Sejujurnya saya cakap daripada 3,000 tu yang panjang list tu yang sampai page tu, hanya 3 atau 5 yang pertama tu je yang akan dapat approval. Saya bagi tahu cakap siap-siap. Sebab that's why lah saya bagi tahu bila you bagi application tu, please remarks dengan betul justification itu dan make sure kalau dia urgent,
that message of urgency tu sampai ke peringkat JKN, supaya JKN pun bila dalam remarks dia akan make sure KKM pandang benda ni sebagai urgent matter lah. Of course benda ni bukan perolehan darurat, ini yang perolehan biasa yang gunakan BP6, BP11 tu. Bukan yang pakai perolehan darurat ataupun kumpulan wang COVID. Okay? So you just justify dan dan satu lagi kebaikan sistem ni adalah bila kita dah apply, next year doktor nak kena apply lagi tak? Sebab kita tetap nak juga mesin ultrasound tu. Saya tak kira. Daripada tahun lepas tak dapat, saya tahun ni nak juga lagi. Tak payah apply baru. Biar je dalam sistem. So we know the age of the application. Kita tahu dia dah berusia berapa tahun dalam tu. So kita tahu application tu dah lama dan mungkin akan dipertimbangkan. Sebab application yang panjang juga adalah weightage and merits for pertimbangan juga. Okay. Katalah tahun pertama nak apply vital sign 10. Masih tak cukup lagi. Tahun kedua nak apply vital sign juga tapi nak 5 je sebab dah ada NGO yang supply 5. Adakah saya perlu nak kurangkan kepada 5? So saya nak tanya hospital, you all nak kurangkan ke kepada 5? Soalan ni saya terima daripada Selangor, mungkin sebab dapat banyak sangat derma kan? Kan? Dapat terima saya cakap dengan orang, kalau you dah minta 10, kalau KKM nak bagi 10, you nak tolak 5 ke? So dia kata macam tak adalah sebab kita dah dapat 5. Jadi soalan saya, nak KKM tolak 5 ke? Dia kata macam tak nak. Jadi kalau tak nak, buat tak tahu je lah. Macam tu. Sebabnya pada saya, whatever you minta is ikut kepada the urgency during that time. Sebenarnya kalau ikutkan, memang ada priority yang berubah-ubah. Tapi pada saya, you just apply sahaja. Kalau sekiranya nanti, kalau barang itu dipilih sebagai barang yang untuk dibeli, sebab PTJ akan buat perolehan dan sebagainya, nanti akan ada warden yang turun tu untuk you all class justify balik barang yang nak dibeli. Sekiranya tak perlu dan beli sikit je, akan ada baki penjimatan, betul tak? Dan bagi penjimatan ni you akan gunakan untuk beli barang lain juga. Itulah yang nanti kita akan dapatkan feedback juga, tak ada masalah. So you buat je macam mana perolehan secara tradisional, cuma kita digitalize sahaja. Benda ni kita buat digital sebab satu, pertama adalah untuk mengurangkan birokrasi, kedua adalah increase transparency, yang ketiga adalah untuk remove redundant work, isi borang berkali-kali. Kadang-kadang macam saya cakap lah, itu untuk permohonan tahun ke tahun. Ada yang dah isi awal tahun hari tu, tiba-tiba KKM kata sampai ke sudah tak terima. You all pun hantar lagi permohonan baru. Padahal sebenarnya basah dekat tengah jalan. Tak tahu kan? So that is actually the reason why lah kita buat digital system. And this is part of kita punya teras 6, kita punya pelan strategik pendigitalan program perubatan. To make sure everything dalam program perubatan is in the same system. So that's why Datuk Dr. Azmayani minta permohonan aset dibuat dalam sistem ni lah. So benda ni dia banyak level lah, bukan saya suka-suka nak paksa pakai sistem. I know it's not very easy, tapi dia banyak level. Orang atas pun minta, jadi kita permudahkan semua sebaik mungkin lah. Boleh dapat Okay, that will be the thing. Cuma I open the room for any question ataupun any type of technical inquiry. Contohnya apa benda nak tanya? Saya nak tanya, kadang-kadang user dia doktor, dia nak mohon, dia selalu cakap tau, pihak atasan selalu akan caras. Biasanya kadang-kadang dia nak guna betul dua. Tapi dia kata kalau aku mohon 2, nanti biasanya aku dapat 1 atau aku tak dapat. Baik aku mohon 10. Saya nak tanya pandangan doktor, macam mana tu? Dan kalau nak mohon pula, berapa jumlah nak markup tu sebenarnya? Mungkin Dr. Azkhairi boleh jawab soalan ni. Okay, saya serahkan kepada tuan punya bahagian ataupun subunit, sebab kalau saya memang akan apply yang lebih banyak daripada keperluan. Tapi of course, bila kita justify itu, kita justify ikut apa dalam remarks tu lah. Kalau contohnya memang memerlukan 10, pada saya is sama ada you apply that numbers ataupun lebih sedikit. Sebabnya dia mengikut kepada jenis alat, saiz dia, harga dia. Kalau mesin CT scan, you nak apply sampai 10, memang tak logik lah. Walaupun dia kata kalau apply 10, tak dapat 1. Memang taklah cerita dia. Sebabnya ada benda-benda yang Rahsia tak kalau kata kita apply tu, kita letak sekali dengan lokasi dia. So dan bila KKM betul, that's why ada placement. That's why ada placement. Sebab placement of location tu dia adalah menjadi asas pertimbangan juga. Bila kita sampai kat KKM, not only kita KKM tapis, bila dia turun warrant ataupun bila membincangkan barang apa nak dibeli, kita akan dapatkan maklumat daripada feedback daripada ketua perkhidmatan juga kan, daripada servis juga. Tapi mungkin kalau kata advice untuk mohon berapa banyak tu, saya serahkan kepada Dr. Khairi. Mungkin dia ada cadangan ke macam mana ke? Okey, saya bagi saya lah kan, bila you mohon melebihi apa yang you perlukan kan. Saya faham, mentality you selalu you akan minta double dan triple sebab KKM akan potong separuh most of the time. But bear in mind, peruntukan kewangan adalah limited dan sepatutnya untuk semua. So bila you put in too much,
you dah mengambil, kadang-kadang you minta 8, benda ni jadi. Terutama waktu COVID, you minta 8, tiba-tiba dapat 8. Lepas tu kemudian kita pergi check. Okay? Kita akan buat spot check on and off. Dan sebenarnya benda tu tak letak mula dalam tempat merepek dia. Ada yang masih dalam bungkusan dan sebagainya. So, I still suggest, benda tu you boleh buat sebenarnya. Tapi it's not fair for your other colleague. Ini pada hati you lah. Sebab once you minta lebih, you akan pakai kawan-kawan you yang lain. Mungkin bukan hospital yang sama, you deny-kan dia orang punya hak satu. Yang kedua, of course, kita ada juga internal. Bukan kadang-kadang kita tanya pemohon aja, kadang-kadang kita call direct kepada yang pemohon. Macam walaupun pemohon is hospital, kadang-kadang kita call ward. Kadang-kadang kita sendiri pergi test. Macam contoh, Ipoh baru-baru ni kita pergi terus lawatan. Buat spot check. So, there is possibility you nak buat tu ada, memang you akan buat, tapi possibility untuk dapat tu still also akan ada. Tapi I minta benda tu please don't lah. Second thing is kalau you minta, kadang-kadang duit ni bukan turun awal tahun ni je tau. Kadang-kadang dia turun in the between. Kalau ada perkhidmatan dan sebagainya. Contoh, kalau tiba-tiba you minta jadi 8, so harga dia akan naik. So kita tak akan dapat nak tengok one by one. So what we do selalu kita akan filter. Kalau you tengok ada tadi bawah 50,000, 100,000 ke 500,000. Why? Because kadang-kadang kita boleh filter dulu ikut time frame yang kita ada. So kalau kata time frame hujung tahun, kita akan pilih bawah 50,000 je lah. So kalau you letak melebihi sehingga macam ni, harga akan naik. Satu, budget you. Bila kita tengok, banyaknya hospital ni minta, kita letak tepi dulu untuk pertimbangan kemudian. So mungkin yang awal dulu akan dapat, yang minta 1-2 dulu akan dapat dulu. You see? So ada baik dan buruk. So for me, you minta aja apa yang justify dan kita akan cuba penuhi seperti yang boleh lah, seperti yang kita boleh. If you minta lebih, most likely you akan tertinggal. Sebab kita akan bagi yang betul-betul. Kan? So that is our internal lah. Okay, terus balik. Alright. Dah settle. Yes, actually memang dah tak ada extra dari segi permohonan, sebab saya takkan buka permohonannya macam mana JKN tengok, macam mana KKM tengok, because that is actually beyond tuan-tuan perempuan punya punya limitation. So just untuk untuk yang sekarang ni, kalau kata ada, I'm trying to scroll down juga dekat dalam chat tu, kalau mana-mana yang saya boleh jawab, saya jawab. Kalau ada apa-apa soalan boleh, kalau you think that your internet connection is good, boleh terus tanya dalam ni. Tapi kalau rasa macam takut tak boleh nak dengar ke apa ke, boleh tulis kat dalam chat box. Saya dan juga my team akan try to answer while kita tengok kalau dalam bilik ni pun ada yang nak tanya soalan. Kalau macam dia tak tengok pada color changes, but you view. Okay, ada question, sebab bila kita tengok track changes ni, yang color-color tukar tu kan, banyak dekat dalam user application yang boleh nampak the color changes ikut state ataupun ikut stage tu. Tapi ada yang tanya, contohnya kalau katalah pejabat pengarah ke ataupun perolehan aset yang dapat hospital director punya access tu, kalau dia nak tengok dah sampai JKN ke KKM ke, you tengok dekat that particular application tu, you view dekat monitor tu, view, you boleh nampak, scroll ke bawah, you boleh nampak the level-level tu. Maksudnya boleh nampak lah hospital, JKN, KKM, you boleh nampak juga. Kita tak buat color-color changes tu kepada semua sebab takut ada banyak bugs. So kita buat kepada orang yang memang in the first place nak tahu kat mana application tu, which is the applicant itself. So yang mana yang dekat, yang macam bila you dah settle kerja you, by right, you tak payah track lah sebab you dah tahu dah after you settle, the next one lah, which is actually JKN. Kalau JKN pula, lagilah tak payah, the moment dia dah complete, maksudnya dia takkan pergi ke mana-mana lain selain daripada KKM. Tak ada je tiba-tiba dia apply dekat MOF ke, tak ada, dia memang akan pergi ke KKM. Macam itulah. Alright. Yes. Jabatan maksudnya? Okay. Okay. Sebenarnya whoever yang ada akses ni dia boleh nampak semua je. Boleh nampak je.
Ya, untuk that particular discipline. Untuk particular discipline. For now, untuk tujuan kita punya training, kita memang akan buka. Maksudnya kalau katalah orang tu buat permohonan daripada ortopedik, subarthroplasty, dia hanya akan nampak ortopedik subarthroplasty punya permohonan sepatutnya. Sebab kita tak naklah dia nampak medical punya apply apa, dia apply ni, kita apply jugalah. Tak adalah macam tu. Tapi, because ada juga orang tanya dengan saya juga, dia kata pada saya tak ada masalah pun nak buka, nak tengok semua. Sebabnya nanti dia akan cakap mana ada aset-aset duplicate, you boleh buat guna sama. Especially this is for hospital non-pakar. Tapi pada saya lah, you apply je untuk you punya disiplin, tak ada masalah pun. And whoever yang ada access kepada that particular disiplin tu, maksudnya yang user tu, dia memang boleh tengok semua, tak ada masalah. Boleh tengok semua-semua. So tak adalah istilah kena ada seorang yang ada boleh tengok semua ke tak. Semua orang memang boleh tengok semua. So tak ada isu kat situ. Boleh. Yes. Okay, alright. Saya lupa nak tunjuk macam mana kalau dia jadi reject Okay, contoh. Okay, jom kita buat satu sekejap. Okay. Alright, katalah kita buat satu yang contohnya mana-mana orang reject. Okay. Whatever, siapa-siapa punya reject dia akan jadi warna kelabu sebenarnya. Sekejap Ya saya. Yes. Okay. Kalau katalah permohonan tu di-reject for whatever reason. Sebab bila reject, remarks tu nanti dia jadi wajib. Sebab kita nak kena tahu sebab apa dia reject. Okay. Contohnya JKN reject. Kita minta 2 alat, dia memang reject dua-dua. Dia tak support dua-dua tu. So nanti dekat dalam remarks tu, it's gonna be mandatory. Dia kena isi kenapa dia reject. So that ada transparency lah. Tak boleh lah macam pakai reject aja kan. Dia reject dan dia kena bagi tahu sebab. And then the rejected application tu, if you still nak carry kepada, you nak apply juga, I don't care, nak apply juga, mungkin dia kata reject 2 sebab terlalu banyak, mungkin boleh apply 1 sahaja, contohlah kan. Rather than dia nak kurangkan 1, dia reject mana ada kan. So, you isi balik, you apply lah 1 tu. Boleh, tak ada masalah. You apply je baru. Okay? Doktor KKM tahu tak itulah hasil daripada reject? Tapi kita boleh nampak, tapi kita tak, dia akan disregard lah. Maksudnya yang kelabu tu duduk bawah lah macam tu. Sebab kan tadi dia reject banyak mohon 1 jadi user mesti kita tahu. Sebenarnya KKM mesti tahu ya. Okey, orang dia tak nak mohon, dia nak apa dapat. Boleh kalau permohonan tu nanti dalam justifikasi permohonan semula selepas dipertimbangkan untuk bilangannya jadi 1 ke apa contoh dalam remarks. Dalam remarks tu kena bagi tahu. Tak ada kemungkinan tak KKM reject tu dia just letak tak disokong. Jadi user pun tak tahu kenapa dia tak ada kemungkinan. KKM dia tak di reject. Sorry. Okay. KKM dia memang ada function reject, tapi KKM ni dia less cruel sikit lah compare to JKN dengan pengarah hospital. Sebab semua permohonan yang sampai kat KKM ni, tugas KKM adalah buka, tengok, notify that they have received. Dia takkan reject pun sebenarnya. So apa yang that is why kalau reject, permohonan you tu nanti takkan dibawa ke tahun depan. So what happen is that apa yang approve je kita akan approve. Mana yang tak approve kita assume dia akan dibawa ke tahun depan. Kita tak reject. Sebab kalau kita reject nanti dia tak bawa ke tahun depan. So di kebetulan dia tadi tak akan wujud lah. Maksudnya takkan ada lah. Maksudnya tak reject. Maksudnya yang kelabu tu. Kelabu tak ada. Biasanya untuk orang dekat bawah akan nampak kalau JKN atau director ni reject. Reject ni wujud pada JKN dan itu juga. KKM boleh reject tapi selalunya KKM tak reject lah. KKM boleh reject. Contohnya katalah you call JKN, you kata patutnya benda ni dah tak payah lagi dah. You pun call KKM untuk permohonan aset-aset ni, hospital kami dah tak perlukan lagi. So KKM boleh reject. Maksudnya memang dah tak nak lagi dah. Tak apalah, yang tu untuk function reject kat KKM. But by default KKM will not reject lah by default. Okay. Alright, ni contoh application yang merah tadi tu. Katalah director support tapi JKN reject. Saya bagi contoh Okay, director support dia support 7 ni ataupun dia kurangkan sikit, support jadi 5. Okay. Bila sampai ke JKN, can you please focus on the caller, please? Sorry?
Can you focus on the computer? We are focused on you. We can't see what's going Oh on. ya, tak share. Sorry. Okay, sorry doktor. Okay, thanks for enlightening. Okay, I'm just showing that tadi kita punya equipment application dah sampai ke director. I'm just showing if what happen kalau one such application is being rejected by anyone. That means daripada director, daripada JKN ataupun from KKM. But I have told Dr. Cheng kat sini, kita bagi tahu memang KKM by default will never reject. But we will reject if you ask us to reject. Contohnya you call KKM kata kita dah tak nak lagi peralatan ni termasuk dalam permohonan. So you all boleh discard that. So kita akan reject by request. Tapi by default kita tak akan reject because those application kita akan bawa ke next year. Sebab I know memang every year kita akan bawa the same thing. Yang akan berubah mungkin adalah numbers atau quotation. When that happen, you let us know, you boleh hantar je quotation yang baru tu. Tak ada masalah. Okay? Alright. So kalau katalah dalam kes yang kata JKN dia terima tapi dia memang tak bersetuju dengan alat yang kita nak pohon tu. Macam ni dia kata, kenapa nak letak benda ni dekat dalam labor ward, macam tak logik je. And then JKN kata dia minta 7, hospital support 5, dia tak nak support langsung. Okay, dia memang tak nak support, that means dia nak reject. You will see the remarks now become mandatory. Ada keluar merah kat sini. That is why nanti siapa-siapa pun yang cantas ataupun caras dia punya application, you will get to know kenapa dia reject. Kalau dia paling-paling letak kalau dia memang saja nak buat X je pun boleh juga. Memang saja je lah, memang kata X. Sebab apa? X. Nanti you call, you pergi tembak dia. You katalah, kenapa X? Kenapa? Macam tu lah. Katalah memang dia kata tidak diperlukan langsung. Tiada kepentingan. Contohnya, kan? Dia type kat situ, save. Okay, now you will see dekat dia punya level pun is completed and reject, and you pun akan nampak it is rejected. Okay, now you nak nampak siapa yang reject ni. Sebelum ni nampak warna biru, sekarang dah reject. So adakah pengarah yang reject, adakah JKN yang reject, ataupun dah pergi ke KKM. Sebab mungkin you buka sistem ni 1 month apart, you tak tahu dah progress kan. You buka kat view, you akan nampak okay, applicant okay, lulus, hospital support. JKN rejected. Remarks dia tidak ada kepentingan. So you akan nampak the application is being rejected by JKN. Faham tak? And then Dr. Cheng tadi tanya saya, boleh ke kalau dah reject tu, tapi dia still nak juga, but maybe dia nak reducekan quantity. You can always apply new item, and then you akan bagi tahu dalam remarks tu nanti, mungkin nak katalah permohonan sebelum ini telah dibatalkan kerana bilangan yang melebihi daripada had. Permohonan kali ini memohon 2. Contoh, you buat justification. So this justification akan nampak by JKN, akan nampak by KKM. Doktor, kalau kita hantar permohonan tu katalah lepas 2 tahun, ya lepas 2 tahun kita tahu quotation harga dah tak valid kan? Ya betul. Kalau kita cancel yang itu, kita hantar baru, adakah permohonan itu dah jadi jatuh power? Sebab asalnya kan betul priority pada 2 tahun. Betul. Macam mana tu doktor? Permohonan baru lah. Sebelum ni soalan ni pernah ditanya, tapi Dr. Farhana bagi tahu dengan saya, you let it be. Yang lama tu pun biar je pun tak apa. Kalau you nak cancel, you jadikan yang baru, tak ada masalah. Nanti apa-apa pun bila permohonan tu nak dipertimbangkan, quotation yang akan refer quotation baru. Sebab nanti mungkin kita akan mempertimbangkan lah, bila once dah settle by KKM ke apa ke, mungkin sekarang ni macam you all nampak kan, dia tak ada button dah kat sini. Dan semua jadi button cancel kan. Tapi kalau katalah bila dah sampai ke KKM, mungkin you nak edit certain thing. Contohnya edit quantity ke. So daripada apply baru, mungkin kita akan tambah button edit lah. This one kita nak tunggu dulu feedback daripada few state. Sebab kalau kata memang you all kata perlu untuk edit rather than cancel and buat baru, dan kita akan mungkin buat edit so that you can edit your previous permohonan kepada the updated one. Pun boleh juga. Sebab kadang quotation dalam 1 tahun tu doktor, dia harga dah berbeza. Dalam Betul. 3 bulan dia berubah. Jadi bila turun harga tu, kita yang nak buat perolehan ni, macam mana? Bajet tak cukup. Faham? Tak apa. Cumanya nanti bila kita edit, time kat sini akan berubah kepada yang recent. That's why selalunya kita tak galakkan you ubah, you buat je baru. So kita akan nampak the keperluan tu sama ada satu mendesak, kedua adalah keperluan tu memang berubah mengikut masa. So dalam file you pun nanti, bila you buat audit, first year you apply 3, lepas tu you apply 5, you ada 2 file. Dalam sistem nanti kalau you edit, you akan jadi 1 je. So nanti bila kita buat audit trail, dia akan nampak tak valid dan tak tally lah dengan permohonan. So that's why saya selalunya menggalakkan sama ada you print out, lepas tu you biarkan dekat dalam tu, and then you buat baru je. So that you akan nampak 2 permohonan dalam hard copy file yang simpan. Dan dalam sistem kalau kita buka pun ada 2 juga.
So that nanti dia tally lah kalau audit tanya kenapa dalam permohonan you kata ada 2, lepas tu ada 5, dalam ni ada 5 je, mana yang 2 tu? So nanti you akan cakap dah edit. So nanti akan cakap kenapa edit? Banyak soalan nak jawab nanti dalam audit. Okay. Kalau boleh masukkan satu quotation je lah. Sebabnya kalau ada 3 quotation pun dia akan jadi banyak dokumen tu. Ataupun kalau you boleh sekalikan dokumen tu satu-satu dalam satu file PDF, you boleh buat. Tapi Dr. Farhana kata lebih baik quote je quotation yang memang you memang rasa akan ambil daripada dia. Itu je, senang. Right. Okay, yang ini sedikit tambahan. Tadi kita cerita pasal penggantian. Kalau ingat lagi, penggantian tadi tu dia panjang kan? Kalau aset kita tu jenis replacement, jadi panjang, banyak cerita dia. Apa yang membezakan kat sini adalah workload, lifespan dan equipment evaluation. Kita ambil contoh radiologi. Radiologi ni selalunya akan banyak dia punya cerita dia. Okay. Subspecialty kita letak general je lah. Okay. Quantity. Okay, saya ambil contoh MRI. MRI ni selalu kita nak ganti kan, CT scan MRI kan. Okay. Kuantiti yang ada dekat hospital tu satu, kuantiti yang defect tu adalah satu. Maksudnya memang satu tu rosak kita nak gantikan, dah blur ke, atau memang dia punya maintenance cost adalah lebih tinggi daripada menggantikan ke, kita tulis kat situ. Kat sini ada CA. CA apa? Faham lupa lah. Condition appraisal. Okay, selalunya engineer akan buat assessment dan dia akan bagi condition of appraisal. I have been informed it was a very thick document. Tapi selalunya dia akan ada few salient points dekat first few pages yang mula-mula. Upload yang itu je. Okay, tapi if let's say dia punya assessment tu dalam 20-30 page yang boleh di PDF kan dan boleh di zipkan kepada 5 MB, upload je. Boleh juga. So bila kita upload anything 5 MB, kalau dia ada EOL, kalau yang blur lah, kalau dia ada EOL dokumen letak, kalau tak ada biarkan saja. Kita nak gantikan satu atau dua. Kalau memang satu sajalah kita gantikan. Okay, MRI of course more than 500. Katalah harga dia 955,000. MRI perlukan site work, selalunya maybe dalam 20,000 ke 30,000 per site contohnya. Okay, you akan dapat quotation dia kat sini, letak juga. Yang ni sama macam quotation dengan ni sama je, jangan risau. Okay. MRI. Okay. Now, ada satu button baru. Bila kita letak equipment information, dia ada workload kat situ. Okay, workload ni kalau you perasan, dia ada beberapa jenis workload. Pertama adalah workload patient safe specimen. Yang kedua adalah waiting time. Yang ketiga adalah BOR. And semua field ni adalah field yang non-mandatory. Maksudnya, kalau you tak letak workload ni, pun tak apa. Tapi untuk justify penggantian alat, selalunya kita akan letaklah workload ni. Contohnya dalam kes MRI ni, selalunya ialah waiting time yang involve. Selalunya. Contohnya dengan adanya satu waiting time ni, kita ambil contohlah, kita apply sekarang ni ialah tarikh 12/1 12/1. Kita comparekan dengan 12/1 tahun lepas. Okey, tahun 2021, okey, Januari 12 dengan sekarang. Okey, kita comparekan setahun. Dulu waiting time dia adalah 3 bulan. Maksudnya untuk satu orang tu dapat appointment, dapat MRI ni dulu 3 bulan. Sebab ada satu alat kan, satu MRI je 3 bulan. But dengan defektifnya, dengan BOR, dengan blurnya, dengan problemnya MRI tu, sekarang ni waiting time dah jadi 8 bulan. Okay, you will see incrementnya ialah 966.67% workload bertambah. Sebabnya bila kita terpaksa waiting time tu banyak. Okay, contoh alat-alat lain ialah analyzer dekat lab. FBC ke, renal profile punya ke analyzer, down. Selalunya dekat hospital terbesar ada 5-6 contohnya lah analyzer tu. Daripada 5-6 tu sekarang ni tinggal 3. Dia nak request penggantian 2. Okay. Dulu sampel boleh run maybe berapa banyak. Sekarang ni boleh nampak berapa banyak je. Dulu boleh run 1000 sekali jalan. Tapi sekarang ni boleh run 500 je. You akan nampak reduction of 50% samples yang boleh run dalam setahun. Macam tu.
Ataupun you nak tengok penggantian alat tu, ataupun dulu mesin boleh run 100 saja. Sekarang ni nak kena run banyak-banyak. Dalam sehari dulu nak run 100 case je. Sekarang ni dalam sehari nak kena run 400 case. So dia ada dua cara interpretasi lah. So dalam case ni maksudnya sehari you punya increase of punya load tu adalah 300%. That is why mesin tu cepat rosak dan you nak menggantikan dia. Okay, macam tu lah. Boleh. You isi dekat workload and then ada asset lifespan. Asset lifespan ni adalah tarikh dibeli purchase tu lah. Dibeli alat tu. Selalunya katalah kita beli alat tu somewhere in tahun 2029, Julai 18 contohnya. Dia akan auto calculatekan bila dan tarikh aset tu. Umur dia 2 tahun, 5 bulan, 25 hari. So asset age tu dah 2 tahun lah. Okay. Untuk setengah-setengah alat, dia memang ada lifespan dia. 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Dia akan auto calculate kat sini. 2 tahun ke, 10 tahun ke, berapa tahun ke. Kalau katalah aset MRI tu dia punya lifespan dah 5 tahun, tapi you beli masa 18/7/2019, umur 2 tahun, maksudnya kat sini dia akan jadi -3. Dia berumur -3. Maksudnya tak sempat sampai umur dia matang of 5 tahun tu. So you will know dia rosak sebelum masa dia lah. Okay. Kalau you beli barang tu more than 5 years ago, kat sini dia akan jadi positif nama dia. So bila jadi positif, maksudnya aset tu dia masih beroperasi selepas tarikh tua dia. Dan dia dah rosak. Maksudnya memang kita faham, kita expect dia memang rosak lah. Selepas 5 tahun warranty dah tak ada. So kita tahu dia memang akan rosak. So this akan consider dalam equipment evaluation. Bila you letak dalam equipment evaluation, you akan nampak age of asset, adakah dia exceed lifespan? Yes. Kalau dia tak exceed lagi lifespan, dia akan jadi no. Automatic. And then you akan kira yang ni sama macam dalam borang. Adakah maintenance cost lagi besar daripada purchase price? Downtime dia lebih daripada 3 kali setahun ke tak? Adakah aset tu end of life atau ber? Adakah dia terlibat dalam diagnostik, terapeutik ataupun life support? Kemudian dia terlibat dekat major hospital, minor hospital ataupun district hospital? Adakah ianya cluster hospital? Okay, dan ni adalah COP lah, clinical outfit prediction. Yang ni memang hanya diperlukan untuk sekiranya mengganggu servis, servis ni digunakan dekat ICU, emergency dan juga cancer care. Alright? Dan baru you verify. Proses sama juga, verify. Sangat keperluan mendesak. Contoh, kita letak ni. Okay. Save. Okay, lepas daripada proses itu, prosesnya sama macam tadi. Cuma bezanya kat sini adalah namanya asset replacement. Selalunya asset replacement ni kita akan tengok terdahululah sebab asset replacement ni melibatkan aset-aset besar. So selalunya tender-tender untuk MRI ke CT scan ke apa, ultrasound machine besar ke, line-up base ke, kita akan tengok lebih awal sebabnya dia melibatkan kerja-kerja renovation dan sebagainya. Yang lain-lain ni additional asset ni it will go slightly down tapi akan ada dalam pertimbangan BP6, BP11 juga. Okay, so sama juga yang ni pun sama, dia akan melalui proses yang sama, pengaruh hospital support, JKN verify, JKN approve. Sama juga. Okay. Alright, ada soalan kata kat sini kalau ada, okay, yes, okay. Alright. Yang ni dia akan tengok by perkhidmatan lah. Sebab ada orang tanya dengan saya dalam borang evaluation tu, perkhidmatan macam patologi untuk diagnostik dan sebagainya dia carry percentage yang rendah. Adakah percentage yang rendah ni akan menyebabkan weightage of permohonan tu dipertimbangkan low ke tak? Jawapannya tak. Sebabnya kita akan tetap tanya ketua perkhidmatan patologi keperluan di tempat tu dan juga di kawasan lokaliti tu. Kalau memang dia kata I tak peduli macam mana pun BP6 turun, but I nak satu analyzer untuk test benda-benda ni ada dekat Kuantan. Ada dekat Batu Pahat, mesti ada. Sebabnya sekarang ni semua patient kat situ semua pergi ke MUA dan sebagainya. Jadi MUA dah sesak. Analyzer dia dah rosak. Jadi I nak satu ada kat Batu Pahat. Kes macam ni selalunya case to case basis mengikut ketua perkhidmatan lah. Kalau ketua perkhidmatan kata ada dan warrant turun untuk peralatan analyzer tu, kita akan consider untuk letakkan mana mengikut application juga. Tapi of course after ketua perkhidmatan kata iyalah. Kalau ketua perkhidmatan kata Batu Pahat ni dah apply 5 tahun tapi sebenarnya tak payah pun. Macam mana pun kita akan cakap tak payahlah. Macam tu. Okay. So bukan KKM pandai-pandai buat decision sikit-sikit lah pandai-pandai, tak pandai sangat. Macam tu. Alright. Okay, so that's it about asset application. So kita akan tahu yang penting ada 3 jenis asset. Asset replacement sahaja yang ada extra work, yang lain masih sama. Kalau ABF,
Lepas tu ada yang tanya, bila nak submit ni doktor? Bila KKM nak tengok permohonan ni? KKM akan tengok permohonan ni sepanjang tahun sampailah bulan 11 nanti sampai tutup akaun. Tapi tertakluk kepada hospital dengan JKN nak tetapkan bila nak hantar. Contohnya JKN dia memang takkan tengok hari-hari macam KKM. JKN akan bagi tahu, I tak peduli, semua 9-10 hospital kat Johor ni kena hantar permohonan settle aset ni by end of March. Contohnya. Supaya awal bulan 4 nanti JKN boleh tengok semua one shot terus hantar ke KKM. Masa itulah nak clarify dengan pengarah hospital ke apa ke. So this one saya serahkan kepada pengarah hospital dan juga asset hospital untuk tentukan arahkan department hantar bila. And then Dr. Anwar punya team dekat JKN untuk tentukan bila you nak arahkan hospital hantar kepada you all. Itu saja. Sebab KKN memang tak ada due date. Dulu ada due date bulan 6, sekarang tak ada. Sebabnya you send je kita terima. Kalau tak terima tu kita assume tak terima lah. Macam tu. Okay, alright. Okay, so saya serahkan semula kepada ada cop, okey. Yang tadi tu yang masa kita add new record tu, yang asset replacement tu kan ada A, B, C, D, E. Okey. Tiba-tiba saya isi, tiba-tiba blackout, saya tak sempat save. Aha. Simpan lagi tak, saya dah buat sampai F ni. Saya tak save yang tu. Hilang ke ataupun dia bila on balik masih ada. Dia hilang lah. Hilang. Once saya tak save tu dia hilang lah. Okay, so hati-hati. So kalau kata you sebab A B C D E F ni banyak nak isi kan. Katalah A B C D ni, lepas tu kalau kata jenis-jenis yang memang very cautious, macam kalau Hermes pun jenis yang tukar akan simpan. Isi satu simpan, takut hilang kan. Sebab kita tahu sistem tak stable kalau macam contoh juga. Tapi sistem ni insyaAllah stable, dia bergantung pada internet lah. Ataupun sebab selalu backup banjir-banjir sekarang kan. Kalau macam tu, setiap kali you isi B, kalau katalah asset tu jenis replacement, you ada C, D, E kan. Bila buat C, save. Buat D, save. Buat E, save. Macam tu. Kalau dia jadi auto log out pun nanti kalau kita masuk balik dia masih ada lah kan. Betul tak? Kalau auto lockout ya, jaranglah dia auto lockout sebenarnya. Tapi kalau dia auto lockout sepatutnya hilang lah. Sebab you tak save. Whatever it is, you save. Yang penting save. Okay. Nanti boleh tanya dengan Dr. Anwar lah bila hospital kena hantar kat JKN. Nanti dia akan bagi tahu dengan Dr. Sal and team. Okay. Asset. Dia tak delete, maksudnya kalau asset you delete permohonan itu. You tak boleh delete, yang boleh delete hanya dekat peringkat equipment application sahaja. Oh, boleh delete Sepatutnya sebenarnya daripada awal dulu kita memang tak suka function cancel ni, tapi sebab ada orang kata kalau tersilap masuk takkan nak enter yang baru. Kalau tersilap masuk nanti kita orang akan tutupkan function ni. By right sebenarnya dia hanya untuk application sahaja. Yang peringkat atas yang director ke atas ni dia tak boleh delete dah. Dia boleh reject je. Reject sahaja. Nanti kita orang akan padamlah function edit tu. Edit tu hanya untuk cancel application tu hanya untuk equipment applicant sahaja. Dia yang cancel tu kan kalau log by ID user boleh pun. Ni semua user boleh cancel. Boleh cancel orang lain punya. Tapi kalau log by ID okey. Dia level. That is why sebenarnya awal-awal kita nak buat ikut disiplin supaya orang dekat medical tak boleh pandai-pandai pergi delete orang ortopedik punya macam tu lah. Radiologi, saya boleh view orang yang dekat unit lain punya permohonan. So saya boleh cancel dia punya mohon. Macam mana? Itu yang kena view by unit sendiri tak? Dan ni kita bagi saya punya personal, for me, I prefer you nampak dalam satu hospital. Department lain minta. Sebab contohnya, ortopedik, surgery, OAT, dia use laparoscopy. Dia guna laparoscopy kan? Kadang-kadang dia guna general OT. General OT habis-habis 2 kalau hospital kecil. Dia kata kan, tapi dia guna sama. So kadang-kadang, you punya pengarah, I suka prefer, you nampak, OAT dah minta scope laparoscopy. So boleh guna sama sebenarnya. So you no need to put.
Betul lah. Kalau dia tu dia punya Cuma button yang cancel tu. button cancel tu yang kita mungkin akan maknanya you can see but probably kita takkan allow you to delete. Yang mungkin akan delete mungkin kita bagi pada peringkat yang verify tu je lah atau ni. Ataupun dia lah kalau si personal punya yang mohon tu dia boleh Yes, maybe kita- cancel orang lain. Yes, maybe kita tukar. Mungkin saya akan Saya benda tu is doable. Nanti saya akan bincang dengan vendor. Maksudnya kalau you enter that particular application, you hanya ada so called power over cancel yang dekat you punya application sahaja. Macam tu. Okay, alright. kita Ini tu maksudnya so semua orang lebih nampak. Bukan. Nampak tak ada isu Fafa. Dia cuma isunya ialah kalau button cancel ni, contohnya I have already applied, and then you pun apply untuk you punya department, you boleh nampak I punya, you boleh cancel I punya. Tapi sepatutnya you kalau nak cancel hanya boleh cancel yang you apply sahaja. By ID. Nanti kita akan tengoklah the logic behind it. Accident cancel kan. for me C is good. So you can tell you that. Ada sama masa jabatan tu. Tadi tu pula. Ada satu jawatan Dr. Azman. Lepas tu anak-anak bawa di FA. Kebetulan kita dah bagikan pendaftaran kan. So dalam ortopedic sendiri ada 5 ID. Semua orang nak apply. Ni apa tu Farhana apply, Azhari apply semua. Dan sebagai Dr. Azman dia buka, so dia nak cari balik. Anak-anak dia 5 orang semua nak apply kan untuk dia pergi verify. Dan rasa itu akan terjadi lah. Sebab dalam satu jabatan banyak klinik juga. Banyak bawa dia ada petologi. Yang dah message kita register, kita pun tak tahu kita register. The best possible way is actually multi level lah, banyak level, tapi dia akan jadi banyak sangat level. Equipment application dah satu, verification of equipment application is satu. Lepas tu nanti tengok by pengarah is another one level. Pengarah pula saya rasa memang takkan ada masa lah nak buka satu-satu. Mungkin dia akan minta timbalan pengarah dia tengok. Lepas tu nanti bila timbalan pengarah dia dah tengok, tiba-tiba dalam masa sama, ortopedik tu jumpa, pakai orto jumpa dengan pengarah, I punya bangunan you kenapa you support 3 je? I tak tengok pula timbalan I, nanti I tengokkan. Dah satu hal lagi nak tengok. So sebenarnya kalau nak tengok satu level of verification ni, it is almost impossible. So that is why saya cakap tadi, bila you apply and then you make sure ingat you punya ID atau alat apa you apply, nanti kita boleh sortkan. Contohnya, Kita boleh sort punya disiplin tak? ya, Kita sekejap tambahkan ada satu feature. Alright. Contohnya bila kita buka sebagai orang yang apply, pakar tu tadi kan, dia boleh tengok sebenarnya aset yang di-reply tu daripada mana. Cuma dekat sini sekarang ni kita belum masukkan lagi department. Dalam ni nanti dia akan ada satu lagi table for specialist, specialty ke apa kan. You boleh sebenarnya contohlah application type ni, saya ambil contoh application type, you klik ni, you tarik ke sini. Dia akan tukar jadi tambah kat sini. So you akan dibahagikan mengikut application type dan sebagainya. Okay? Ataupun dia boleh sortkan ikut mana you nak sortkan. Ascending. Sorry, tak boleh. Yang ni kena pada mana, sorry. Maaf, saya baru. So contoh sudah tahu kita boleh tarik ortopedik ni. So pakar daripada Dia boleh tengok yang ortopedik punya. Yes, betul. So nanti dekat situ nanti dia boleh pilih search by, contohnya kat sini search by equipment, location. Tapi kita akan buat search by specialist. So specialty, apa nama specialty tu? Search. So bila kita search, kita akan nampak ikut specialty tu lah. Boleh, tak ada masalah. So tak apalah. I think what meant by Dr. Ahmad ni penting discuss dengan dia punya pengarah tau. Sebab dia tadi macam Dr. Fahina punya concern ni, dia tak ada satu fit for all. Sebab kalau hospital district tak ada pakar dan sebagainya kan. So mungkin pengarah tu nak pilih hanya seorang atau 2 orang pegawai. Satu penyedia hospital, satu lagi matron for example. Hanya 2 ni yang akan memohon. Tapi ada hospital pakar yang besar, majoriti macam tadi patologi kan, dia still nak head department pegang. So yang applicant maknanya ketua subspecialty tadi tu. Okay. Mana untuk NN, untuk chemical, chemistry apa dan sebagainya, itu je. Sebab if you put too many people, nanti yang stress tu susah. So tapi yang itu is up to you lah, you decide. Whatever, untuk elakkan kekeliruan. Sebab bila kita keliru, you keliru, orang lain keliru, langsung tak dapat. kita apply, tak verify, tak tahu jadi. So ada solution lah sekarang. Kalau ketua jabatan tak nak bagi ID dia tak percaya kita apply untuk dia, then you apply dengan your ID.
dan later dia nak guna ID dia sort ikut patologi, dia verify. Kita akan bantu lah on the Atau part. itu jabatan terkesan dia bagi ID, ini saya punya pegawai, awak apply lah semua, awak verify terus, lagi senang. Depends ada orang tak suka kita tengok pakai IC. Next week kat sini juga. Discuss. Sini. Tak ada apa sama. Ada apa lagi? Minggu depan seorang dia Ada? So Bila? tak macam ni. Okay. Sebab ni pun sebab dia bukan doktor sekarang banyak ni lah. Last time maybe checkbox kalau ada apa-apa. Ada apa-apa? Dekat chatbot ada apa? Ajak kau saya. Tak ada. Last yang kau jadi reply. Orang-orang isi. Tak ada. Okay, daripada from VC side, ada apa-apa lagi nak tanya? Tapi sebenarnya kalau memang ada nak tanya tu memang banyak nak tanya. Sebabnya nanti memang when you enter, nanti akan ada lah kata macam mana nak ni, macam mana nak tu. Nanti this kind of questions akan come in when you actually try and enter dia punya data tu lah. Sebab we keep on receiving few questions yang very technical from different state yang kita dah buat, Melaka, Selangor, Pahang, HKL dan juga Terengganu. So you are the 6 state yang kita dah pergi. Memang kita akan expect the same similar questions yang akan terima. So if shall there be any questions yang you nak tanya and is pressing during that time when you are entering, boleh tanya teruskan kita dekat nombor telefon yang saya bagi tadi kat atas ni dalam chat box ni, Dr. Farhana ataupun Cik Syuhada, ataupun nanti ada nombor saya juga kat atas tu, here, yang ni. So boleh nampak kat situ, you just clarify balik dengan kita orang. Atau you boleh contact dengan Dr. Anwar dekat JKN ke, kalau dia boleh clarifikan, dan dia pun akan contact dengan kita orang juga if you want to dapatkan single person punya ni lah, centralized punya source of system nak tanya. Okay. So for now I think tak ada apa-apa lagi. Yang dalam bilik ni pun saya rasa ada apa-apa question boleh tanya directly je. So from the team of BPP, bahagian perkembangan perubatan, dan juga saya mewakili tim CPRC dan juga vendor daripada MH Nexus untuk sistem CPRC ni. Saya mengucapkan jutaan terima kasih. I know it is a bit very full of hiccup punya session. We expected this, especially when it comes to VC session. But anyway, thank you for the cooperation. Thank you for muting sepanjang sistem ni, sebab kalau tak mute pun dia jadi isu juga. And shall there be any questions, boleh free to ask us. Kita orang tak ada isu, kita orang memang 24/7 standby. Cuma bukan pukul 2-3 pagi lah. Kalau macam dalam malam-malam tu ke, if you are able to answer during that time, we will answer. If not, the first thing in the morning kita orang akan jawab. So okay, yang baik tu daripada Allah, yang mana kurang baik tu, yang tak cantik tu, yang lagging tu, tu semua internet. Okay, bukan saya. So saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sejahtera. Untuk JKN Johor, mungkin tim CPRC dan juga tim sistem ni akan berjumpa semula on the 19 untuk hospital profiling. But that one will be bersemuka dan easier for understanding, dan bukan enter data macam ni lah. So okay, till then we will meet again hopefully, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hi, can we ask questions? Yes, boleh. Please proceed. Okay, we have put in application for last year. So do we have to put in the application this year? One. Second thing, we don't have the CPRC ID. When you were teaching, I would have appreciated if we had the ID to have the hands-on while you're doing it, which would really be very practical for us. All right, so my department, both of us don't have the CPRC ID. We can't enter. Okay, so that was a handicap there. I'm so sorry to say that officially. And then the other thing that I wanted to bring up is I agree that when we mohon, all this while we have mohon lebih because we know that there are people who slash everything that you ask for. All right, but I do agree that the budget is limited now. And if we mohon more, we are actually not allowing another department to do anything. So it would be very nice if everybody could just mohon everything accordingly to what they need. So everyone gets it. And then the other issue is, do we also mohon for ICT staff, or only all the big staff, medical staff, and not the ICT staff?
And I would like to say excellent system. Thank you for having this. It's transparent and I think it'll be faster for us to get things done. Thank you so much. Okay, thank you Dr. Nalini for that enlightenment and also for the compliment. First about the data and all the applications that you have submitted since last year, isn't it? Yes. It should be incorporated in the system now because if you're not entering that for now, so for this year of 2022 we are not regarding that as actually the application for this year because I know it's a bit of hassle work for the starter that you have to fill in again all the applications that we have been submitting for the past 1 or 2 years. But bear in mind, this is what we have been doing for the past few years as well. We keep on sending the applications year after year. So from now on, all the applications should be made digital. So all the ones that have been submitted previously should be entered in the system. That will be the way forward. Secondly, Dr. Nalini, I am very sorry that you and your team has been missed out for the CPRC ID registration because this morning from 8. What happened? Dr. Nalini, can you hear me, Dr. Nalini? Yes, yes. Okay. So actually, we were sorry that you were not able to log in. I mean, feel free to send us text that you guys need the ID, and then we will send in again the user manual and whatsoever, and the recording of these particular things to the people respectively. Because actually, all of us here, and then I think most of the one in the VC has been given the registration. So I think I'm very sorry it's such a inconvenient for you that you didn't receive any registration before. But anyhow, actually, thank you for the compliments. And number 3 for ICT. ICT, it shouldn't be made here because ICT is under bahagian pengurusan maklumat and perancangan, so and pembangunan. So the application for ICT things, which is not bahagian alat perubatan, is not to be made through bahagian perkembangan perubatan. It is to be made to bahagian perancangan, pembangunan, and also BPM. So the system is only for bahagian perkembangan perubatan, for alat perubatan dan aset bukan perubatan under hospital and bahagian perkembangan. If it's all clear, made clarity to you. All right, thank you so much. Thank you so much for the info. Okay, thanks. Okay, thanks as well, Dr. Nalini. Any other questions from any other participants? If there is no questions, boleh tinggalkan dalam chat box. Kalau tak, boleh text kita orang je.